Al-Aliyyil Azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dapat kita berkumpul. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Hari ini dapat kita menunaikan solat gerhana matahari tadi. Walaupun gerhana bulan. Bulan ke matahari? Oh, bulan, gerhana bulan. Jadi dia gerhana belah mana? Belah sana? Dia belah mana? Dia lindung bulan ke lindung matahari? Bayang bumi? Oh, maksudnya bulan terbit belah sana. Bumi tenggelam, matahari tenggelam belah sana. Bulan terbit belah sana. Dia kalau kata matahari yang gerhana, bulan tu lindung matahari. Itu gerhana matahari. Kalau gerhana bulan, bumi duduk tengah-tengah, bulan duduk sini, matahari duduk sini. Matahari tu cahaya dia tu tak sampai ke bulan. Jadi bulan duduk belah sana. Bulan duduk belakang sana. Tu nama gerhana bulan. Bulan duduk belah mana? Kalau bulan duduk belah sana, barulah nama gerhana matahari. Kalau bulan duduk belah sana, gerhana bulan. Sebab bumi duduk di tengah-tengah, lindung cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Jadi keliru, gerhana bulan ke gerhana matahari. Gerhana bulan ke gerhana matahari. Tapi yang anda duk ingatnya yang ni gerhana bulan, gerhana matahari. Sebab gerhana matahari, gerhana bulan. Lupa. Bulan betul bulan. Bulan sebab lah ni pertengahan bulan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir, gerhana bulan. Betul lah. Kerana matahari dilindung oleh bumi daripada sampai cahaya ke bulan. Tak apa, kita dah dapat laksanakan sembahyang gerhana bulan. Tadi pun kita dah dengar khutbah. Benda ni berlaku bukan kerana siapa-siapa. Bukan kerana pilihan raya. Dia kena faham tu. Bulan gerhana dah. Bukan pasal pilihan raya. Tadi pun habaq dah tadi. Nabi sendiri pun sebut gerhana ni berlaku bukan disebabkan kematian Sayyidina Ibrahim, anak kepada Nabi Muhammad. Sebab orang duk sebut sahabat-sahabat dia kata, ni tengok matahari pun jadi gerhana kerana apa? Kematian anak baginda Nabi SAW. Lalu Nabi bagi tahu keadaan balik, Nabi kata, tak ada sangkut paut apa. Ini adalah fenomena alam. Tapi walau bagaimanapun, fenomena alam ni mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ada pasal apa pun. Ini kerana untuk Allah Taala nak tunjukkan kuasa dia. Dan satu lagi, hikmah Allah Ta'ala jadikan gerhana bulan, gerhana matahari ini untuk kita mengukur ketepatan waktu. Tu kena tengok balik tu, betul tak? Tepat ke tak jam yang kita duk guna sekarang ni? Betul ke tak? Jadi yang tadi ni, sebelum maghrib tadi ni, ahli-ahli falak, mereka akan kaji balik. Tepat tak? Anggaran mereka duk sebut kata akan berlaku gerhana bulan pada jam sekian, dan di sini kedudukan dia nampak macam ni. Lalu mereka tengok balik, mereka semak balik jadual mereka. Ni dia punya nak ukur balik betul kita boleh kiraan mereka ni ketika mana berlakunya gerhana bulan dan gerhana matahari. Sebab apa kita nak kena ukur balik tu? Sebab benda ni dia akan menentukan pada masa-masa yang lain. Cara tak langsung dia bagi tahu masa yang kita tetapkan tu tepat. Berlakunya 10 Zulhijjah, berlakunya hari wukuf di Arafah, kemudian hari raya Aidil Adha, Aidil Fitri, kemudian 1 Ramadan. Semua ni dia punya guideline dia tu bermula bila mana berlakunya gerhana bulan, gerhana matahari. Ini hikmah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, jadikan gerhana bulan, gerhana matahari. Selain daripada nak beritahu kepada kita ni, Allah Taala Maha berkuasa. Allah Taala Maha menyusun segala-galanya. Hendaklah kita banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malam ni ikut tu, kalau tadi pun anda pun kira kata ni tak apa, kita selesaikan yang ni lah, buat yang ni. Tapi bila memandangkan berasa macam perlu juga nak kongsi. Anda tak pasti di sini baca ke tak lagi tajuk ni, tajuk yang kena tepat sesuainya dengan kita nak raya tak berapa hari ni. Orang nak raya. Bila nak raya ni, orang duk tanya ada ke tak benda ni dalam agama Islam? Dalam kitab fiqh ada baca ke tak? Tadi dalam jadual tadi, dalam iklan tadi ada tulis fiqh Syafi'i. Fiqh Syafi'i. Tapi tak tahu tajuk ni dia baca ke tak baca. Biasanya jaranglah anda duk tengok di masjid-masjid duk baca tajuk ni. Apa yang anda nak baca malam ni diambil daripada kitab fiqh manhaji. Fiqh manhaji ni fiqh mazhab Syafi'i yang baru. Bukan kata dia ni lah susun semula dan sesuai dengan keadaan semasa. Pengarang dia pun masih hidup lagi. Di sini ada baca tu kitab fiqh manhaji? Ada baca fiqh manhaji?
Lepas tu berhentilah. Panjang ni kalau nak baca kitab fiqh manhaji ni. Kalau yang terjemahan dia, yang ni Dr. Zulkifli Bakri buat terjemahan, jilid yang kelima. Baca dah. Saya tak pernah baca lagi. Khatam. Tak ada. Yang ni tajuk yang nak baca ni tajuk yang ujung. Pasal tak ada Nabi. Tajuk jilid yang kelima duk ujung sekali. Dan perbahasan dia tu pun biasanya kalau kita nak baca 5 tahun sekali lah. Bila main raya, pilihan raya ni kita baca lah. Tu kalau pun baca, kan di sini ada baca lah. Tajuk secara khusus macam mana kita nak pilih calon. Tapi bukan nak kempen tak. Anda tak akan sebut mana-mana parti. Masjid tak sesuai. Ada baca lah. Ada baca, tak apa, kita ulang balik. Yang ni berdasarkan kepada apa yang termaktub di dalam kitab fiqh manhaji. Anda tak akan sebut mana parti, kita bukan nak kempen. Tapi kita nak cari panduan daripada kitab fiqh ni, macam mana cara kita nak pilih pemimpin. Kita nak cari macam mana. Kalau orang yang baru mengundi umur 18, mereka auto boleh mengundi. Dengan auto mereka boleh terus boleh mengundi. Jadi mereka duk tertanya-tanya macam mana calon yang sepatutnya kita undi. Ni ada 8 ciri-ciri ataupun 8 syarat seperti mana disebutkan di sini, syarat pemerintah. Walaupun syarat ni dia lebih kepada syarat yang dikenakan kepada agung ataupun Perdana Menteri. Tapi kalau kata di peringkat adun ni dapat kita praktikkan yang tu yang terbaik. Yang tu elok sebab selain daripada agung dan juga Perdana Menteri yang membuat keputusan di dalam peletakan satu-satu undang-undang ni, tapi ahli parlimen pun ada dia punya peranan dia. Kalau kita tengok balik dalam undang-undang tubuh kerajaan Malaysia ni, bila mana satu-satu isu tu dibangkitkan, satu akta nak dibuat, lah kali kalau kata agung tak terima, dewan tak terima, tiba-tiba dia boleh saja laku benda tu. Bahaya tu. Tiba-tiba boleh laku je. Jadi benda-benda macam ni kita kena rawat daripada awal lagi. Tengok daripada awal lagi, bermula daripada orang yang kita nak angkat sebagai wakil rakyat kita, ataupun calon kita, ketua kita, pemimpin kita untuk sampai ke parlimen ataupun sampai ke DUN. Macam mana cara dia? Secara ringkasnya, masa yang singkat ni anda sebut cara ringkas. Kalau ikut tu panjang lah sikit, tapi tak apalah. Kalau tak ada habis mana ni, boleh tanya Ustaz Ali. Yang ni bahasa Melayu. Bahasa Melayu, pernah tengok lagi tak ni? Tak pernah lagi noh. Ni kitab fiqh manhaji ni, pengarang dia masih hidup. Banyak jilid. Yang ni jilid yang kelima. Biasanya bahasa jilid pertama bab sembahyang. Bab ibadat, jilid pertama. Jilid kemudian ada lagi jilid berkenaan dengan bab jual beli. Ada lagi pula berkenaan dengan nikah kahwin. Yang terakhir ni jilid ataupun bab yang ketujuh, dia ada di dalam jilid yang kelima, bincang berkenaan hukum jinayat. Dan di akhir hukum jinayat tu dia bahaskan siapa yang nak laksanakan hukuman ni. Kalau orang yang mencuri, siapa yang kita nak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dia? Orang yang berzina, nak sebat, siapa yang nak sebat? Orang yang dah kahwin berzina, rejam sampai mati, siapa yang nak rejam dah? Jadi perlu kepada pemerintah. Dalam kitab ini pada bab yang terakhir ataupun bab yang ke-8 setelah membahaskan berkenaan dengan hukum hakam, hukum jinayah, lalu didatangkan tajuk yang terakhir di bawah tajuk pemimpin utama ataupun al-imamatul uzma. Al-imamatul uzma pertama sekali diterangkan kita orang Islam berhajat kepada pemimpin kerana ada ketua. Tak ada ketua, kita akan jadi celau. Kita akan berpecah belah. Dia ada datangkan 4 poin di sini. Pertama sekali, poin yang pertama, kerana ketua inilah yang akan berperanan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kata tak ada ketua ni, bakat buat masing-masing, dia akan jadi celau. Hak yang kawan tu kata, aku nak sembahyang gerhana sebelum Nabi Maghrib, aku nak sembahyang gerhana tu. Hak yang puak satu lah, dah aku nak sembahyang lepas pada sembahyang Maghrib. Siapa yang nak putihkan? Mesti kena ada pemerintah, ada ketua yang menyusun atur benda macam ni. Alhamdulillah kita di sini kita ada imam lah yang buat keputusan. Imam tu pun wakil daripada pemerintah, lantikan daripada pemerintah. Jadi dia tu wakil daripada pemerintah untuk menguruskan pentadbiran masjid ini. Itu yang pertama disebutkan, perkara yang utama, benda yang mesti kita kena buat bila mana kita nak lantik pemimpin. Itu kepentingan pemimpin di dalam Islam. Dan yang kedua pula, hukum hakam ini tak akan dapat dilaksanakan melainkan dengan adanya ketua. Pelaksanaan contohnya, kita nak isytiharkan seseorang ini muflis. Siapa yang nak isytiharkan dia muflis? Orang ni tak boleh berjual beli ataupun menyusun atur tentang ketenteraan. Siapa yang nak buat benda ni? Tak lain tak bukan ketua kita.
yang buat keputusan. Ini sebab ataupun perkara yang kedua, sebab apa kita perlu kepada seorang pemimpin. Dan yang ketiganya, ketika mana melaksanakan hukum hakam yang diambil daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas, ada lagi perkara-perkara yang tak disebut dalam Al-Quran dan hadis, tapi perlu kepada keharmonian masyarakat. Contohnya, traffic light, lampu merah, hijau, kuning. Siapa yang letak kata lampu hijau boleh jalan, lampu merah tu kena berhenti? Siapa yang letak? Pemerintah lah. Ulil amri. Dia yang menyusun atur. Dia yang mentadbir. Kita tak boleh kata langgar-langgar lampu merah boleh tahan. Saya nak ikut Al-Quran dan hadis dia. Ada dalam Al-Quran dan hadis lampu merah suruh berhenti? Ada. Kalau tak ada, saya tak mahu nak saman-saman. Saya tak takut. Saya takut Allah Ta'ala. Kemah jawapan pun. Saya hanya takut pada Allah Ta'ala je. Saya tak tahu orang lain ni. Saya kena faham ni. Polis pun kena faham. Ayat ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala suruh berhenti bila mana lampu merah. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kamu kepada ulil amri. Siapa yang tetapkan lampu merah berhenti? Ulil amri, pemerintah. Jadi pemerintah ni, dia peranan dia menetapkan suatu perkara yang tak disebut dalam Al-Quran, tapi tak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau itu harus, maka dia menggunakan ijtihad yang ada pada dalam Al-Quran dan hadis, dalam apa dibenarkan dalam lingkungan syariah, maka dilaksanakan hukum tadi. Jadi ketua lah yang akan menentukan perkara-perkara ni. Dan yang terakhir sekali, sebab apa kita perlu kepada seorang ketua? Kerana ketua inilah yang akan menjaga kita ni supaya bersatu. Dalam masa yang sama, dia akan menolak fahaman-fahaman yang akan memecah belahkan kita. Mai puak Wahabi. Siapa yang nak tahan daripada pemikiran Wahabi ni masuk ke dalam masyarakat kita? Akan pemimpin lah. Kerajaan lah, ketua kita lah yang akan mementeras pemikiran-pemikiran yang sesat ni. Jadi tak langsung kita serah kepada kerajaan untuk menghalang pemikiran-pemikiran yang sesat ni daripada tersebar di dalam masyarakat kita. Kesimpulan yang terakhir, usaha menghapuskan ketidakstabilan ini hanya mampu dilakukan oleh seorang pemerintah Islam yang adil, iaitu pemerintah yang dapat menggariskan jalan yang betul kepada umat Islam dan mengingatkan mereka supaya tidak terpesong ke jalan yang lain. Ketika itu umat Islam tidak akan terjebak ke dalam kekeliruan dan kebingungan disebabkan kejahilan mereka. Ini kerana mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala, perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah wajib dilaksanakan. Namun ketika pemerintah ini tidak wujud, para pendukung pelbagai fahaman sudah tentu akan berusaha menjadikan umat Islam berada dalam kebingungan tanpa sebarang penyelesaian. Akhirnya umat Islam akan berpecah kepada beberapa puak dan kelompok yang saling bercakaran. Mereka akan hancur disebabkan pertelagahan dan juga perpecahan. Jadi kita tak ada ketua, kita akan jadi celaru. Kalau duk bergaduh pun serba tu juga. Duk bergaduh, duk bertengkar ni, dia akan jadi masalah. Alhamdulillah, kita di masjid, kita tak benarkan sebut benda-benda yang bawa kepada perpecahan. Tak ada istilah kempen parti. Bagus dah tu. Kerana apa? Tak mau berlaku perpecahan. Hakikatnya perpecahan, pertelagahan di antara sesama kita merugikan kita sendiri. Bagaikan dua ekor ular yang bergaduh. Ular sawah dan ular tedung. Ular sawah, dia ada kekuatan dia. Boleh belik rak kuat. Ular tedung pula, dia ada bisa. Boleh tokak tu mematikan. Dah ular sawah belik. Di kepala dia, ular tedung tu tokak kepala ular sawah. Lah kali ular sawah pun mati. Tapi bila ular sawah mati, ular tedung ni nak ungkai belik dia macam mana? Duk terikat macam tu. Lah kali dua-dua mampu. Yang untung siapa? Anjing yang duk tunggu. Berdua mampu dah jadi makanan aku. Jadi yang untungnya tu orang luar disebabkan kita berpecah. Jangan kita berpecah. Kita kena duduk sama. Al-Quran itu satu, hadis yang tu lah. Tak ada pun kita duduk baca hadis-hadis yang membawa kepada perpecahan. Ingat bila mana kita duduk di bawah satu bumbung, kita dah bersatu, mai orang yang cuba nak pecah belahkan kita. Kan ada hadis Nabi yang sebutkan di sini. Kalau siapa yang baca kitab ni, dia ada bahas lagi berkenaan dengan pelantikan. Silakan Nabi menyebutkan apabila kamu di atas satu kata. Dalam hadis ni disebut, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu an yashqa asakum aw yufarriqu jama'atakum faqtuluh. Ni sampai ke pangkat macam tu, Islam menjaga kesatuan umat Islam di satu-satu tempat. Siapa yang datang kepada kamu padahal kamu bersatu di bawah pemerintah seorang lelaki, kerana mahu memecah belahkan kamu. Mai orang cuba nak pecah belahkan kita atau menghancurkan perpaduan kamu. Nabi kata apa? Kamu hendaklah membunuhnya. Nak abang kata ancaman yang berat bagi orang yang cuba nak mai jadi batu api, memecah belahkan kesatuan kita yang ada di sini. Jadi kena berhati-hatilah. Jangan sampai kita bergaduh
Sampai kita pecah belah. Ni kerana berbeza politik, fahaman politik, sanggup tak pergi mayang-mayang, sanggup tak pergi makan kenduri. Benda ni tak betul sangat. Bertentangan dengan agama Islam. Kita sepatutnya bersatu padu. Dengan azan saat dulu, saat lagi, terus je. Tak payah noh. Okey, terus. Okey, 8 syarat secara ringkas aja. Anda tak sebut pun benda ni dah dekat dah. Kalau kata sebut lepas pada beli sana tu, pergi umrah bulan depan, orang dah habis lah. Buat cerita lama. Ni kita cerita sebelum pilihan raya. Adik-adik yang baru nak mengundi, jadikan ini sebagai panduan. Tengok, 8 syarat ni ada tak pada calon kita? Kalau ada, ya jalan. Tapi kalau tak ada, kurang sikit. Kalau kata tak boleh semua, jangan tinggal semua. Jangan ambil tak ada langsung. Tak ada langsung berat lah. Tengok ada 8 syarat disebutkan di sini, syarat-syarat pemerintah. Yang pertama sekali, disebut di sini, individu yang menduduki jawatan pemerintah tertinggi mestilah memiliki sifat-sifat berikut. Orang yang jadi pemimpin mesti kena ada sifat ini. Pertama sekali Islam. Pertama sekali mesti Islam. Tidak sah melantik orang bukan Islam sebagai pemerintah. Ini kerana urusan pemerintahan adalah salah satu hukum syarak yang berkaitan dengan pentadbiran hal ehwal umat Islam. Oleh itu, ia tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak meyakini hukum hakam ini. Jadi serah kepada orang bukan Islam. Dia nak faham tak? Kita duk kata, Tuhan tak boleh buat macam ni, berdosa ni. Dosa tu benda apa? Dia pun tak tahu. Buat bukan Islam. Syurga neraka. Dia pun tak beriman dengan syurga dan neraka. Tapi kalau orang Islam, hang buat benda ni, hang zalimi aku. Tak apa, tunggu kat kepala titi. Kepala titi yang sirak tu. Hang tunggu di sana. Dia pun berasa gentar juga. Aku ni buat benda tak kena ni. Aku zalim orang lain ni. Dia sedar lah juga. Tapi kalau bukan Islam, tak apa, aku buat ikut suka aku. Kalau lepas badan ni, aku mati, aku jadi tanah. Habis dah. Kat dunia ni je. Selesai macam tu. Tu buat musyrikin Quraisy, dia berfahaman macam tu. Lepas badan mati, jadi hancur lebok, tak ada apa dah, selesai dah. Tapi kita ada. Orang Islam ada akidah pegangan dia. Lepas daripada hidup ni, ada kehidupan satu lagi di akhirat. Buat benda yang tak elok, di akhirat sana akan dibalas. Ini pentingnya kita kepada pemimpin yang Islam. Kalau tak Islam, jadi masalah lah. Jadi mungkin ada persoalan di sini. Tu duk letak pemimpin yang bukan Islam tu macam mana? Kalau kata dia untuk mewakili kaum yang bukan Islam, tak apalah. Tapi kalau peratusan dia tu naik banyak, bahaya. Bahaya. Dah terjadi dah di dunia, kita dah tengok dah. Di sini tak tahulah dia jadi macam mana. Tapi bukti di dunia, orang Islam yang duduk di bawah pemerintahan bukan Islam, apa jadi? Di India, di Myanmar, apa yang terjadi? Tu kata kita kena angkat pemimpin Islam. Walaupun ada suara-suara, jangan duk kira lah agama ni. Tengok negara yang maju, yang dikuasai oleh orang yang bukan Islam. Dia ambil contoh tu, hak yang kena tekan tu macam mana? Tapi ada negara Islam yang menindas orang bukan Islam? Ada tak? Tu tunjuk tengok. Ada negara yang dipimpin oleh Islam tapi menindas orang yang bukan Islam? Tak ada. Tak ada lah. Tapi kalau kata negara yang bukan Islam tindas orang Islam, ada bukti ada di India. Memang jelas tu, di India dah. Di mana lagi? Myanmar. Memang tekan betul kerana dia Islam, lalu ditekan. Jadi benda-benda macam ni kena ambil perhatian. Pertama, diangkat orang yang Islam untuk menjadi pemimpin kita. Dan yang kedua, lelaki. Tu calon perempuan macam mana? Tak apalah dia diangkat untuk apa? Nak pegang jawatan untuk hal ehwal wanita. Tapi kalau kata yang utama, mesti lelaki. Mesti lelaki yang lebih ramai jadi pemimpin. Hak perempuan tak apa kerana nak bawa suara dia masuk ke dewan untuk dibahaskan, untuk nak buat satu-satu keputusan. Tak apa seorang dua. Tapi bukan semua. Yang tertinggi mesti lelaki. Dan lelaki ini pula seperti mana disebutkan di sini, oleh itu tidak sah melantik perempuan sebagai pemerintah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang bersabda, "La yufliha qaumun walau umuruhum imra'atun." Tak akan berjaya satu kaum yang mana ditadbir urusan mereka itu oleh orang perempuan. Orang perempuan yang duk tadbir urus. Sebab apa orang perempuan ni tak boleh mengurus ini? Tengok huraian dia lagi. Selain itu urusan pemerintah tertinggi sudah tentu melibatkan penyelesaian berbagai isu dan kes yang dihadapi oleh umat Islam. Antara isu dan kes tersebut ada yang tidak mampu ditangani dan diselesaikan oleh orang perempuan. Jadi orang lelaki yang kena selesaikan benda ni. Kalau orang perempuan yang duduk di tempat yang tertinggi, dia akan jadi masalah. Kita duduk tengoklah macam-macam lah. Sedangkan dia tu sepatutnya lebih kepada memberikan kasih sayang, duduk di dalam keluarga. Tapi kalau terlibat dengan cara politik, lebih politik lagi pula, lebih urusan pemerintahan pula, keluarga kan jadi macam mana? Jadi cara rupa apa anda? Di dalam huraian di sini disebutkan Dr. Umar Uqlah di dalam kitabnya Nizamul Usrah fil Islam. Nizamul Usrah fil Islam. Cara macam mana kita nak membina kekeluargaan di dalam Islam. Dia sebutkan di sini. Golongan wanita dijadikan semata-mata untuk memberikan kasih sayang dan perasaan belas kasihan.
Untuk itu dia sewajarnya berada di rumah dan memenuhinya dengan kegembiraan dan kasih sayang. Oleh itu jika wanita memegang jawatan ketua negara, maka itu bermakna dia telah meletakkan suatu tempat yang tidak sepatutnya dia berada. Dia patutnya duduk di rumah. Tapi kalau kata nak buat kerja tak apalah. Tu orang perempuan kerja macam mana? Tak apa, kerja-kerja. Tapi rumah jangan ditinggalkan. Baru ni nak masuk sekali bincang berkenaan dengan hal ehwal rumah tangga Islam. Macam mana orang perempuan yang bekerja? Ikut sekali perbincangan dengan Ustaz Fawaz. Ustaz Fawaz anak Ustaz Fadil. Bincang berkenaan dengan qawaid fiqhiyah dan usul fiqh. Dia ceritakan, dia kata orang perempuan yang mana bekerja dibolehkan nafkah dia dikurangkan. Dibolehkan kerana apa? Dia dah ada sumber yang lain. Sepatutnya orang perempuan ni banyak duduk di rumah. Tapi bila mana dia sibuk dengan kerja, lah kali suami tak terurus. Ada yang sampai terabai. Buat sendiri ya, aku pun sibuk juga. Dia kan jadi macam tu. Tambah pula dalam bab pemerintahan. Ni kalau kata tengah-tengah malam, hujan turun banjir. Dah kata pemimpin, mesti nak kena keluar, mesti nak kena turun, mesti nak kena tengok. Tapi kalau kata orang perempuan macam mana? Nak keluar macam mana? Dia pun perempuan. Diri dia pun perlu kepada bantuan orang lain. Jadi dalam hal ni, orang perempuan, kalau kata nak diangkat juga, tak perlu ramai. Cukup sekadar kata dalam menguruskan hal ehwal orang perempuan, sesuai lah. Ni letak Kementerian Wanita, tak bagi orang lelaki. Macam laru. Dia nak boleh buat apa? Orang lelaki. Patutnya orang perempuan lah. Kementerian Hak Ehwal Wanita. Bagilah orang perempuan yang pegang jawatan tersebut. Tu yang kedua, mestilah pemimpin tadi adalah daripada kalangan orang lelaki. Kalau nak angkat perempuan juga, mungkin seorang tu untuk bawa suara wanita, yang tu tak ada masalah. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga, mestilah matang. Pemimpin mesti matang. Akal dia boleh pakai, otak dia tu boleh lagi. Dan dia pun bukan kata jenis pelupa, bukan kata duduk seronok lagi. Dia mesti kena matang. Oleh itu tidak sah melantik kanak-kanak, orang bodoh dan orang yang seumpama dengan mereka sebagai pemerintah, walaupun mereka dikelilingi oleh para penasihat. Pemimpin tak boleh diangkat sebagai ketua. Nak lantik dia jadi raja, nak lantik pemangku sultan, tak boleh. Nak lantik dia sebagai pemerintah tempat kita, tak boleh. Nabi sendiri pernah larang. Nabi kata, ta'awadhu billah min imaratis sibyan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dia menyebutkan, pohonlah perlindungan Allah daripada diperintah oleh kanak-kanak. Budak-budak yang perintah. Dia mesti duduk seronok, duduk main lagi. Duduk kira duduk makan coklat, makan es krim. Dia keluarkan arahan, semua masjid-masjid kena sediakan coklat. Abuan orang nak makan. Mampu kena kerja mana? Kisahnya apa? Duduk suka makan coklat. Budak-budak. Jadi tak boleh, budak-budak ni tak boleh dijadikan sebagai pemimpin. Bila dia jadi pemimpin, kita kena bagi wala'. Kita kena bai'ah, kita kena turut setia. Ni kalau kata tak bagi bai'ah, kata, tak apa, simbol je. Keputusan kita dah buat. Tu kalau ada pembelahan, ni nak buat A ke B? Hak A pun sama banyak, B pun sama banyak. Bergaduh. Ketua lah yang akan memutuskan. Okey, kita buat A, kita buat B. Jadi pentingnya ketua ni mesti kena lantik daripada orang yang cukup syarat. Jadi kena lantik sifat yang ketiga, pemimpin tadi adalah matang. Termasuk juga dengan matang ni, kalau hak tu tadi budak-budak. Pandang pada satu sudut yang lain pula, tak boleh juga kalau kita lantik orang yang nyanyuk. Dia lupa. Lupa dah. Dalam mesyuarat hari ni, dia habang kata, okey, kementerian ni kita luluskan 20 juta. Baik, minggu lepas ni awak naik banyak sangat ni. Ni kementerian ni awak dapat banyak sangat ni. Lupa. Tak boleh. Nyanyuk tak boleh lah. Jadi rehat lah. Nyanyuk. Saya tak sebut siapa lah. Jangan, hai Ustaz dia sebut. Dah. Kita tak sebut. Kita tak sebut. Hak ni apa yang ada dalam kitab. Termasuk juga orang yang dikategorikan tidak matang ni, orang yang nyanyuk. Patutnya orang nyanyuk ni duduk di tepi dah. Tak perlu dah. Dan sebab apa? Tak lupa tu lah. Bila kata lupa tu, dia akan menjejahkan arahan yang dikeluarkan, dia akan jadi keliru. Jadi orang nyanyuk tidak dilantik sebagai pemimpin. Dan yang keempat, bersifat adil. Pemimpin mestilah bersifat adil. Maksud adil di sini apa? Kita duk faham adil ni bagi sama rata. Ya juga. Dia jangan bila kata dia dah diangkat sebagai pemimpin, dia dah menang, dia kira puak dia aja. Hak ni puak ni yang pangkah aku ni. Aku belah depan ni dah. Hak ni tak pangkah aku. Tak belah. Tak boleh. Dia kena bagi sama rata. Kalau kata kutip cukai, kutip semua kan, kutip kat puak hang saja. Tak, kutip semua. Jadinya agihan kekayaan tadi mesti diserahkan sama rata. Tu adil yang faham kita lah. Tapi maksud kata adil yang nak dimaksudkan dalam kitab ni bersifat adil ialah orang yang bersifat adil ialah orang yang tidak melakukan dosa besar seperti membunuh, berzina dan memakan riba. Dia juga tidak berterusan melakukan dosa kecil. Tu bila mana orang Islam, pemimpin Islam, dia kerti lah ni. Ni haram, tak boleh. Tapi kalau kata pemimpin tu dah tahu kata dia ni dibunuh orang, dia ni duk makan riba,
duk makan benda-benda yang haram. Alah, apa kisah? Aku duk curi sana sini tak ada masalah. Takat nak rasuah sikit-sikit ni. Alah, tak ada apa. Sebab dia tak ada iman. Dia tak tahu kata benda tu haram. Tu kena angkat orang yang ada ilmu, orang yang adil. Maksud adil ni tak melakukan dosa besar dan juga tidak mengekali dosa-dosa kecil. Warak lah istilah kata macam tu. Tapi masalah warak ni tak mau terjun, insyaAllah. Tengoklah mana pemimpin yang warak tu. Itu yang sepatutnya. Bila mana dai. Kalau kata tak ada langsung orang yang warak, maka kita semua berdosa. Ustaz-ustaz, tok guru, alim ulama, hampa pandai ceramah saja, pandai tulis kitab, kena angkat orang yang adil. Tapi hampa tak mau terlibat dengan pimpinan. Bila kata dah masuk, kita sebagai orang yang duduk di belakang, yang mengaji, yang tahu hukum hakam ni, maka kita kena sokong. Kena angkat orang yang sepatutnya, yang selayaknya untuk menjadi pemimpin kita. Kemudian, oleh itu pelantikan orang fasik adalah tidak sah. Orang fasik ialah orang yang tidak memenuhi syarat-syarat adil. Kalau duk tahu dah kata ni dia jenis duit sakau duit rakyat ni. Duk angkat lah, ni duk angkat juga. Kan jadi masalah. Dari dulu kita duk dengar, kita nak perangi rasuah. Kita nak pulihkan ekonomi. Kita nak bangunkan kebajikan rakyat. Tapi tak naik-naik pun rasuah kau jadi banyak. Sebab kita tak ikut panduan. Panduan-panduan macam ni, Islam dah letak dah. Kalau kita keliru, boleh rungkai, boleh tanya balik. InsyaAllah lepas pada ni kita nampak, kita cuba pilih yang sesuai. Dan yang kelimanya mempunyai pengetahuan tentang hukum hakam agama dan dalilnya. Ni dalam kitab ni sebut ni. Syekh ni yang menulis kitab ni pun masih hidup lagi. Ada 3 orang, Dr. Mustafa Buro, Dr. Said Khin dan juga Dr. Ali Syarwaji. 3 orang ni, 2 orang masih lagi hidup di Syria sana. Dr. Mustafa Buro dengan Dr. Ali Syarwaji masih lagi hidup. Maksudnya dia huraikan benda ni sesuai dengan kehidupan kita. Sesuai dalam semua peringkat, semua negara. Sesuai. Bukan hanya dia tumpu ke Malaysia saja tak. Bukan tumpu ke Syria saja semata tak. Di seluruh dunia. Diambil daripada Al-Quran dan Hadis, ijma' dan juga qiyas. Lalu disebutkan di dalam kitab ini. Jadi, yang kelima mempunyai pengetahuan tentang hukum hakam agama dan dalilnya. Pemerintah mestilah mengetahui hukum hakam syarak dan dalil-dalilnya. Pengetahuan ini akan membolehkannya berijtihad ketika perlu. Ini kerana dalam syariat Islam terdapat banyak kes yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah SAW dan hanya pemerintah Islam yang dapat memutuskan hukumannya. Jadi nak buat macam mana ni hanya orang yang tahu saja yang boleh buat keputusan. Supaya benda tu betul. Tapi kalau diangkat orang yang tak tahu, baca Al-Quran pun tak erti, macam mana nak tahu hukum hakam ni? Jadi imam pun tak boleh. Patutnya pemimpin kena tahulah. Imam ni khutbah Jumaat. Khutbah apa gerhana, dia boleh bercakap, dia tahu macam mana petikan ayat Al-Quran, dia kena tahu. Kalau kata naik tu dia reti juga baca Al-Quran, tapi nu bawa ke Wahabi, bawa ke Syiah, kita kena benjung. Jangan duk biar naik. Kalau naik juga dia akan jadi celahu. Ia dapat diputuskan oleh pemerintah melalui ijtihad dan pengamatan kepada pelbagai kepentingan umat Islam. Itu pentingnya kita angkat seorang pemimpin yang tahu juga hukum hakam. Supaya apa? Kita buat tindakan ni jadi betul. Pasal di tangan mereka yang buat keputusan tadi, boleh ke tak boleh undang-undang tu dilaksana ataupun tidak, di tangan mereka. Para alim ulama ni sekarang kata bincang aja, bahas, tapi serah dekat mereka lah nak melaksanakan macam mana. Jadi pemimpin mesti kena ada ilmu. Dan yang keenam, boleh mendengar, melihat dan bercakap dengan baik. Seorang pemimpin, 3 anggota ni mestilah selamat daripada sebarang kecacatan. Mata dia, mulut dia dan juga telinga. Tak boleh duk angkat yang bisu. Bisu ni dia bercakap benda apa pun kita tak tahu kan. Kita nak buat kerja tapi tak tahu benda apa dia bercakap. Bisu. Tak boleh. Pekak. Pekak kita duk abang kata kami ni rakyat di sini perlukan jalan tar. Tahun depan mai pula hampa perlu pula jalan tar. Tahun balik sana perlu apa? Jalan tar. Rupanya pekak. Pekak tak dengar. Sabit pun kita duk sebut 2-3 kali tak faham. Dia tak dengar. Apa dia punya hak duk ikut dia saja duk cerita kata ni tapi dia tak faham. Tak boleh angkat orang yang pekak menjadi pemimpin. Kalau kata hak tak jalan tu tukar orang lain lah. 2-3 kali tu mungkinlah dalam kategori pekak. Tak boleh. Tak boleh kita letak pemimpin yang pekak. Dan tak boleh juga kita angkat pemimpin yang buta. Buta pun tak boleh. Mata dia tak nampak. Itu jadi isu ketika mana di Indonesia diangkat Gus Dur. Habibie. Gus Dur Habibie nama dia? Habibie lain. Tapi Gus Dur lah yang buta tu kan. Dipertikaikan. Macam mana dia nak memerintah negara yang besar ni sedangkan mata dia buta. Tapi ingat kata dia tak merintah lama 1 jam. Memang akan jadi masalah. Mata tak nampak. Macam mana nak merintah, macam mana nak buat keputusan. Kalau kata orang tunjuk pun dia tak nampak macam mana nak buat. Jadi
Mata mesti kena boleh tengok dengan sempurna, telinga pun boleh dengar elok, mulut pun boleh cakap dengan elok. Barulah diangkat sebagai pemimpin. Maksudnya tidak ada kecacatan pada semua deria tersebut. Ini kerana kecacatan tersebut akan menggugat keupayaan pemerintah untuk menyelesaikan isu dan kes yang berlaku dan menilainya dengan ketepatan yang diperlukan. Jadi seorang ketua mestilah selamat 3 anggota ni daripada sebarang kecacatan. Dan yang ketujuh, bijaksana dan berkefahaman menyeluruh. Maksudnya faham situasi semasa di sini. Kalau kata di sini ramai orang miskin, duk puluh nak apa, buat menara tinggi-tinggi, tak ada faedah apa pun, tak bagi apa pun. Jadi selesaikan dulu bab kemiskinan ni, peluang pekerjaan, selesaikan dulu, faham apa yang diperlukan oleh rakyat. Itu yang ketujuh, bijaksana dan berkefahaman menyeluruh. Pemerintah mestilah bersifat bijaksana dan berkefahaman menyeluruh. Sifat ini membolehkan seseorang pemerintah mampu mentadbir dan menjaga keselamatan negara dan rakyat daripada sebarang ancaman. Kebijaksanaan ini hanya dapat dikesan dan dinilai oleh mereka yang berpengalaman, ahli syura dan mereka yang pernah menjalankan tugas-tugas ini. Sebab tu perlunya bila mana nak angkat pemimpin ni, kena ada orang yang reti pilih siapa wakil yang kita nak angkat ni. Di Indonesia ni alhamdulillah kita tengok bila mana parti-parti itu memainkan peranan. Angkat orang yang sesuai pada istihad mereka, yang ni lah sesuai. Okey, kita pula capih pula sekali lagi pula, sesuai ke tak sesuai? Kena ke tak kena? Jadi kalau kata memang sesuai angkat, kita angkat. Kalau kata nampak dia ni tak faham kita punya apa kehendak kita ni, dia pula tak pernah duduk di sini. Duduk di sini kita jenis makan nasi, dia jenis makan roti. Macam mana? Tak faham kedudukan kita. Cari orang yang duduk di sini, yang betul-betul boleh menyelesaikan masalah kita, barulah kita angkat dia sebagai pemimpin kita. Itu yang ketujuh. Dan yang terakhir, yang ke-8. Yang ke-8 ni isu dia bulan lepas pernah ada jadi dah. Bila orang duk bahas bulan lepas berkenaan dengan syarat yang ke-8, hari ini baru jumpa dia membawa kepada perkara yang lebih besar. Bila mana disebutkan di sini syarat ke-8, mestilah pemimpin tadi berketurunan Quraisy. Bulan lepas kan ada orang mai, ni aku ni cucu Rasulullah ni. Cucu Rasulullah. Dia sebenarnya mengaku cucu Rasulullah tu tak ada masalah apa dia mengaku cucu Rasulullah. Tapi ingat ni bila sampai ke tahap ni, aku ni keturunan Quraisy, hangpa kena angkat aku sebagai pemimpin. Ni dalam kitab sebut ni. Memang sebut syarat yang ke-8 berketurunan Quraisy. Keturunan Rasulullah. Dia akan jadi pemimpin kita. Dan memang pun kita, kalau kita baca balik hadis-hadis yang cerita berkenaan dengan akhir zaman, akhirnya yang akan menjadi pemimpin kita siapa dia? Imam Mahdi. Imam Mahdi mai daripada keturunan Quraisy. Tapi di sini ada keturunan Quraisy tak? Tapi tak ada pencalonan lepas dah, penamaan calon lepas dah. Tapi kalau kata ada keturunan Quraisy, dia yang selayaknya. Tapi kena faham lah. Syed belum tentu ada beranak malam Jumaat bubuh Syed ke. Kena juga. Ni Syed pun Syed malam Jumaat. Tak ada. Jadi kena tengok betul-betul keturunan Rasulullah. Dan keturunan Rasulullah ni dipelihara. Titik bari dia tu dijaga. Ulama-ulama yang mengiktirafkan main daripada keturunan. Bila dicek betul, ulama-ulama yang mengiktiraf. Sesuai lah. Ni kalau kata tak ada siapa pun yang mengiktiraf ataupun nak mengesahkan keturunan dia ni, tiba-tiba dia mengaku keturunan Rasulullah lah, tak boleh. Tak boleh kita terima bulat-bulat macam tu saja. Sebab dia punya kesan dia besar. Tapi kalau kata dia mai, kita nak raih kerana dia tu tetamu. Tak ada masalah. Siapa-siapa pun boleh. Mai tengah dia sebut kata hang keturunan Rasulullah, senyap tu dah. Mai ni tak apalah, mai sama-sama saudara Islam, tak ada masalah. Tapi dia mai mengaku keturunan Rasulullah besar. Ni sebab apa? Syarat ke-8 mesti diserahkan kepada kaum Quraisy. Dan benda ni besar. Dan hadis Nabi, ada 3 hadis Nabi disebutkan di sini. Nabi kata al-immatu min Quraisy. Kepimpinan ini hendaklah daripada Quraisy. Nabi sebut sendiri. Kemudian hadis yang kedua, inna hadzal amra fi Quraisy. Sesungguhnya urusan pemerintahan ini dipegang oleh Quraisy. Dan hadis yang ketiga, an-nasu tab'un li Quraisy fi hadzal sya'ni. Manusia mengikut Quraisy dalam urusan ini. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama tadi hadis riwayat Ahmad, yang kedua riwayat Imam Bukhari, dan yang ketiga riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Jadi urusan pemerintahan diserahkan kepada kaum Quraisy. Jadi bukan senang nak cari kaum Quraisy sebagai pemimpin kita. Mai kok mana kaum Quraisy duk makan belacan, duk makan nasi, tiba-tiba mengaku kata ni keturunan Rasulullah. Tak salah, mungkin dia boleh jadi sebab dia duduk lama. Keturunan daripada hak yang keturunan Rasulullah, tiba-tiba isteri dia tu mai daripada orang Malaysia. Contohnya. Tak ada masalah, mungkin ada. Tapi titik baris tu mesti disahkan. Tak apa. Tapi kalau kata tak ada pengesahan kot mana, tiba-tiba mengaku kata dia kaum Quraisy, yang ni bahaya. Kena berhati-hati. Kerana syarat yang ke-8 ni mesti daripada keturunan Quraisy. Dan benda ni dipandang serius ketika mana kewafatan Rasulullah. Rasulullah wafat.
hari Isnin, pagi Isnin Rasulullah wafat. Bawa ke pagi Selasa, sahabat-sahabat ni pakat duk riuh tentang kepimpinan. Di Saqifah Bani Sa'idah di Madinah sana, pakat duk bincang. Kaum Ansar duk bahas, duk cerita kata kita kena angkat pemimpin. Tak ada ketua ni, siapa yang nak buat keputusan? Mai Sayyidina Abu Bakar, mai Sayyidina Umar, tanya kata hampa duk bahas apa ni? Hampa duk bincang apa ni? Di parlimen kaum orang Madinah. Parlimen Madinah, nama dia Saqifah Bani Sa'idah. Kalau parlimen Quraisy di Mekah sana, nama dia Darun Nadwah. Ini nama di Saqifah Bani Sa'idah. Duk bahan-bahan nak cari ketua, hak yang kaum Ansar ni kata, hampa kaum Muhajirin, lantiklah ketua hampa. Kami kaum Ansar, lantik ketua kami. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun kata, aku dengar Nabi kata, dalam hal ni, urusan kepimpinan ni mesti diserahkan kepada Quraisy. Bukan kerana Sayyidina Umar nak suruh lantik dia, tak. Tapi ini dia sampaikan, panduan. Kalau kita tengok tu, seakan-akan bias kepada Sayyidina Abu Bakar. Bias kepada sahabat ni, angkatlah kami. Tak, dia tak kata, angkatlah aku. Tapi dia kata, aku sampaikan apa yang Rasulullah beritahu. Al-a'immatu min Quraisy. Bab kepimpinan ni dah diserahkan kepada kaum Quraisy. Sayyidina Umar bila dengar macam tu, terus dia ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, baiklah, engkau lah dilantik sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat-sahabat lain pun semua pakat mai bagi taat setia berbaiatlah dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi pelantikan ni pula tadi selesai dah 8 sifat, 8 ciri-ciri, 8 syarat orang nak jadi pemimpin. Cara pelantikan dalam Islam macam mana? Ini cara pelantikan. Kalau ikut balik dalam sejarah, pelantikan Sayyidina Abu Bakar ni berdasarkan kepada petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah. Nabi masa sakit, Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Ketika mana ada apa-apa urusan, ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menyelesaikan. Ini sahabat-sahabat semua, bila tengok keadaan macam tu, lalu mereka angkat Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW. Itu cara yang pertama, dengan cara ditunjukkan, diangkat siapa orang selepas dia. Dan cara yang kedua pula, diserahkan kepada Ahlul Halli wal Aqdi. Ahlul Halli wal Aqdi ni, masa di zaman Sayyidina Umar, mula pada zaman Sayyidina Umar lah. Zaman Sayyidina Umar, dia serahkan kepada 6 orang sahabat. Yang mana 6 orang sahabat ni, terdiri daripada Al-Mubashirin bil Jannah. Orang-orang yang diberitakan dengan syurga. Ada 10 orang, tapi ada 6 orang. Sayyidina Umar serah kepada mereka. Kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, kemudian Zubair bin Awam, Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sayyidina Umar kata apa? Urusan ini diserahkan kepada 6 orang ni. Hamba pilihlah. Bila kata mati saja Sayyidina Umar, maka 6 orang sahabat ni bincang-bincang nak angkat sebelah. Akhirnya mereka nampak Sayyidina Osman orang yang layak. Lalu dia angkat Sayyidina Osman. Itu nama dia Ahlul Halli wal Aqdi. Mereka duduk bahas, bincang-bincang, angkat seorang pemimpin, lalu orang lain semua pakat berbai'ah. Itu cara pelantikan di dalam Islam. Kemudian dia ada satu lagi yang ketiga. Yang ketiga tu kita tak payah sebut lah. Hak yang ketiga ni agak sensitif. Semuanya yang pertama dengan cara ditunjuk, diwasiatkan. Dan yang kedua, kalau tak ada siapa dia lagi, maka carilah orang cerdik pandai, bahas dan angkat seorang pemimpin di kalangan Islam. Jadi itulah 8 syarat yang sesuai kita jadikan kita punya cara nak pilih macam mana. Kalau kata tak pernah dengar lagi, inilah jadikan dia sebagai panduan. Kita study lah sikit. Tengok calon yang ada di tempat kita ni, ada 8 syarat ni. Pertama sekali Islam, yang kedua lelaki, yang ketiga matang, atau otak dia boleh pakai. Yang keempat bersifat dengan sifat adil, maksudnya dijaga halal haram ni. Itu maksud kata sifat adil. Yang kelima mempunyai pengetahuan tentang hukum agama dan dalilnya. Dia tahu jugalah, cerdik, orang yang cerdik. Sebab nak handle orang masyarakat ni, bukannya biasa-biasa. Masyarakat dia ada yang cerdik, ada yang tak cerdik. Tak cerdik tak apalah, dipimpin oleh orang lain. Ni nak pimpin orang yang cerdik, mesti dia orang kena cerdik. Kalau dia tak cerdik, dia kena makan. Kemudian yang keenam, selamat anggota yang 3 ni, mulut, mata dan telinga daripada sebarang kecacatan. Itu sifat yang keenam, syarat yang keenam. Dan syarat yang ketujuh, bijaksana dan berkefahaman menyeluruh. Faham kehendak apa keperluan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Pemimpin dikenal macam tu. Dan yang ke-8, berketurunan Quraisy. Mungkin Quraisy ni payah sikit lah. Imam Ghazali pun pernah sebut. Dia kata kalau nak cari yang berketurunan Quraisy ni betul-betul macam mana Rasulullah, mungkin payah. Sehingga kan kalau ada sekalipun, tapi kalau dia tak ada ciri-ciri kepimpinan, tak boleh diangkat. Walaupun dia tu memang keturunan Quraisy, tapi kalau tak ada ciri-ciri pemimpin, maka tidak diangkat menjadi pemimpin. Itulah 8 syarat ataupun 7 syarat yang sesuai kita jadikan panduan. Jadi kalau kata Pak Badani tengok, sini ada berapa calon di sini.
6. Uish, 6 calon. 6 calon, cuba tengok. Cuba tengok syarat ada tak dalam ni? 3 tolak. Tinggal 3. Tak apalah, tengoklah. Tak, tapi hak yang apa yang bukan Islam ni pun tengok juga. Kalau kata wakil daripada kumpulan mereka, yang tu tak ada masalah apa. Kalau kata ramai-ramai, tapi kalau kata naik depa yang ramai, berat. Naik depa yang ramai sebab depa akan ada kuasa untuk putuskan satu-satu undang-undang. Tu berat tu. Tu kena jaga tu. Ni kalau kata depa kata azan tak boleh dah buka speaker luar, semua azan dalam masjid saja. Kita kena turut. Tak turut sekali jadi masalah. Tu kena berhati-hatilah. Jadi saya tak kempen sampai dia, parti mana saya tak sebut, ambillah 6 sifat ni, tengok macam mana, sesuai tak sesuai. Tapi kalau Islam tu yang terbaiknya. Kalau kata naik yang lain ni, terbimbang lah, takut orang Islam tu, agama Islam sendiri pun tertindas. Ni nak baca Al-Quran pun tak boleh. Sedangkan kita duk baca Al-Quran, Al-Quran tu lah penenang jiwa kita, hati kita. Tak boleh tak. Tak boleh derah-derah ni. Lainlah kalau betul-betul mengganggu orang yang tidur. Ni tak ada apa pun. Tak ada pasal apa pun. Kerana kes benci hasad dengki, tiba-tiba berlaku depa ni pula kerana depa merintah, akhirnya keluarkan arahan, kita kena turut dan juga patuh. Sebab depa ulil amri. Kena ingat tu, lampu merah tu kita kena tunduk. Sebab apa? Depa ni ulil amri. Allah Ta'ala suruh turut dan patuh. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ta'ala kamu kepada Allah, ta'ala kamu kepada Rasul, ta'ala kamu kepada ulil amri. Jadi bila mana dah diangkat mereka itu sebagai pemimpin, kita kena tunduk dan juga patuh. Tapi kalau kita tak tunduk, jadi macam mana? Celaru. Aku tak mau ikut lah ni. Aku tak pangkal. Aku kan pangkal dia. Aku pangkal orang lain. Ada calon aku tak menang. Aku nak langgar kat lampu merah ni. Celaru weh. Dah lah. Hak duk ada tu pun sesak dah. Mai puak ni lagi sesak. Jadi kita duk tunggu situ pun lama agak sementara nak boleh kono kat ni. Tu tara ada lampu isyarat dah. Sesak ni. Ni kalau kata tak mau ikut pula lampu isyarat tu, lagilah bertambah sesak. Kesannya apa? Keharmonian kehidupan masyarakat dia akan terganggu. Jadi bermula daripada kita ada kuasa, boleh memilih, maka bermula dari sinilah kita cuba sedaya upaya gerakkan tenaga kita. Cuba buat sebaik yang mungkin. Ingat, di akhirat nanti mulut kita ni tak boleh cakap. Mulut kita tak boleh cakap. Yang cakap siapa? Tangan kita, kaki kita. Itu dalam surah Yasin yang kita duk baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Mulut tak boleh cakap lah. Di dunia tak apalah. Nak ceramah ke, nak kempen ke apa, tak apalah mulut cakap. Tapi di akhirat nanti mulut ditutup. Yang akan ditanya siapa? Ni, mulut, tangan kita akan bercakap. Tangan ni macam ni. Kaki pula mempersaksikan perkara tersebut. Ya betul, macam ni. Dan dia akan mempersaksikan apa yang diperkatakan oleh tangan, apa yang kita lakukan semasa hidup di dunia ni. Jangan duk berasa kata, pangkah retah tu tak ada apa. Kita dipertanggungjawabkan. Jadi sama-samalah kita cuba gerakkan sebelah mungkin. Yang penting tujuan utama kita untuk meletakkan agama Islam tu yang paling tinggi. Kita tak perlu pergi berjihad pun. Tak perlu duk angkat senjata. Tak perlu duk bunuh orang. Yang ni caranya untuk kita nak jaga agama kita. Kalau ikut zaman-zaman dulu ni, sahabat-sahabat nak mempertahankan agamanya sampai sabung nyawa. Sumayyah nak mempertahankan akidah dia, akhirnya dibunuh oleh puak-puak Abu Jahal. Ditikam perut dia. Ayah suami dia yang bernama Yasir ditikam di depan anak dia yang bernama Ammar, pun mati macam tu saja kerana nak mempertahankan agama. Jadi kita ni tak sampai ke peringkat tu pun. Tak ada istilah kata duk angkat senjata, angkat pedang apa. Cumanya angkat pen, pensil untuk pangkah siapa dia yang kita nak tinggikan syiar Islam kita, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian yang anda berikan ni walaupun serba ringkas, tapi mudah-mudahan dapat kita faham. Tu duk berasa kata, kena cerita agak ni. Kita duk mengaji Riyadhus Salihinnya, Hidayatus Salikinnya, tapi dalam bab ni bila kata mai pilihan raya kita kena baca bab tu juga. Kalau bab apa semayang gerhana kita baca bab gerhana, tapi sebab anda hanya malam ni je, bab depan tu lepas pilihan raya dah tak boleh dah. Jadi kita cuba baca juga malam ni, mudah-mudahan dapat manfaat semua. Okey, ada soalan ke? Ada soalan tak? Tanya. Ni kita nak beramai ni, 19 hari bulan kita nak beramai. Kita mengaji bukan takat mengaji saja, kita nak beramai. Ada soalan tanya? Ada perkongsian apa? Sila. Ada tak? Faham semua tu. Pakat faham, cerita ke orang lain semua. Kalau kata dah dapat ni, cerita ke orang lain. Anak-anak, tona kita, anak dara kita yang boleh pergi mengundi tu. Dia pergi mengundi. Ni ingat ni, yang pangkah ni. Hang pangkah pergi elok ni. Jangan duk pangkah hak yang lain ni. Mak dah study dah, ayah dah study dah. Calon ni yang sesuai. Ajak dia supaya apa? Bukan mengaruh. Tapi kita nak ajak supaya apa? Kita pun bertanggungjawab juga. Orang yang tak ajak anak, ni kita dah mengaji.
Patutnya malam ni semua boleh main. Kalau boleh wakil rakyat tu main juga ni. Hampa nak jadi pemimpin ni kena ada sifat ni. Mana yang bukan Islam, oh tak apa saya nak mengucap kalimah. Tak apa, masuk Islam. Masuk Islam angkat jadi tak ada masalah. Yang penting Islam. Bila Islam tu yang utama sekali. Bila Islam, insya-Allah sebut dosa pahala, dia akan mudah tangkap benda apa yang nak diceritakan. Tapi kalau bukan Islam, bukan tahu apa dia tu syurga neraka. Yang ku tahu bila buat kerja dah mati habis. Dia tak faham yang tu. Jadi Islam insya-Allah dia akan faham benda-benda macam tu. Boleh tengok tuan-tuan. Kita tak kempen lah. Tak ada sebut nama parti, tak ada sebut mana calon. Yang penting kita pakat kongsi calon macam mana yang sepatutnya kita angkat. Ana rasa siapa lagi yang layak bercakap benda macam ni? Kita ajalah. Dan ana tak mewakili mana-mana parti. Ana tak mewakili mana-mana parti. Jadi kita tak ada pun, kita pun tak ada calon mana, kita tak ada. Sekali dia kata, hang ni dah parti ni, hang kira promote parti ni kat ni. Dah, kita tak promote mana-mana parti. Kita promote apa yang ada dalam kitab fiqh manhaji. Ambil daripada Al-Quran dan hadis, pakat-pakat nilai dan pakat-pakat amalkan ketika mana kita nak pangkah nanti kita nak angkat mana-mana pemimpin. InsyaAllah, mudah-mudahan bila mana kita ikut apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, apa yang ditunjukkan oleh para alim ulama, insyaAllah pada ketika itulah kita akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang penuh dengan kebaikan dan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan pemimpin yang sesuai boleh menjaga agama kita dan juga diri kita semua. Allahumma walli umurana khiyarana. Itu doa yang sesuai kita baca. Allahumma walli umurana khiyarana. Ya Allah, berikanlah, serahkanlah tugasan mentadbir kami ni daripada orang yang baik di kalangan kami. Allahumma walli umurana khiyarana. Ya Allah, serahkan urusan pentadbiran ini kepada orang yang baik. Khiyarana, orang yang baik di kalangan kami. Wala tuwalli umurana syirarana. Dan janganlah engkau serahkan urusan kepimpinan ni. Maksud kata, janganlah engkau menangkan urusan bab kepimpinan ni kepada orang-orang yang jahat. Orang yang tak betul, orang yang tak elok. Mana orang jahat ni macam mana? Orang yang bertentangan dengan sifat-sifat yang kita sebut tadi. Orang yang baik itu, orang yang ada 8 sifat tadi. Kalau tak ada semua pun, paling-paling kurang adalah 6 ke, 7 ke, 5 ke. Jangan sampai tak ada langsung, itu tak kena. Jadi sama-sama lah kita usahakan supaya kita melantik seorang ketua yang betul-betul boleh menjaga agama dan juga bangsa kita, tanah air kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja yang boleh anda kongsi bersama. Mohon maaf salah kata tersilap bahasa. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna ya rabbal alamin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.